Kalau nak ulangi. Mana? So kalau next, tekan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon to our audience. Okay, my name is Nur Safira binti Abdul Halim and medical officer from KK Padang Luas Besut, Terengganu. So today I will talk about CME with topic of CPG DM 2020 with insulin initiation, optimization and intensification. So I will talk about rationale for insulin therapy in type 2DM and insulin types and regimen, and also insulin initiation, optimization and intensification. Okay. First of all, I will talk about rationale for insulin in type 2DM. So let's go to basic. Okay. Kita punya badan kita ni, kita ada pankreas. Di mana pankreas ni dia akan menghasilkan insulin. Beta cell lah akan menghasilkan insulin. Di mana insulin ni dia akan reducekan the glucose output by the liver, and then dia akan enhancekan the glucose uptake by skeletal muscle, and dia akan suppresskan fatty acid release from fat tissue. Jadi so pentingnya bila kita tahu type 2DM ni sebenarnya dia disebabkan oleh hyperglycemia, di mana berlakunya ada dua faktor, iaitu insulin resistant dengan impairment in insulin secretion. Okay. Jadi kita tengok kat sini kita ada graf by UK Prospective Diabetic Study. So graf ni menunjukkan bahawa berlakunya progressive decline of beta cell function over time. Di mana masa diagnosis, kalau patient kita diagnose as DM, masa tu beta cell function tu dia dah half of the normal. Okay. Dan sebenarnya sebelum diagnose tu, 10 ke 12 tahun sebelum diagnosis sebenarnya dia dah beta cell function tu dia dah decline. Decline sampailah kita dah diagnosis tu, 6 tahun dah diagnosis, less than 25% of beta cell function kita boleh function dengan betul lah. Okay. Okay, kenapa kita tengok kenapa beta cell function tu kita makin decline lah, kenapa? And because of yang important tu adalah glucose toxicity, di mana glucose yang terlebih dalam badan kita disebabkan oleh insulin yang terlebih kita kata dia tak boleh nak function well, dengan juga insulin secretion yang dihasilkan tak mencukupi lah. Okay. So pentingnya untuk early insulin therapy in type 2DM because of unavoidable progression of type 2DM due to beta cell failure. Insulin ni sebenarnya dia widely accepted as the most effective treatment option available lah untuk help people with type 2DM untuk control the glycemic index. And then perlunya untuk kita initiate insulin, dia adalah much better lah bila kita start awal. And delay insulin initiation ni dia akan exacerbate the glucose toxicity and further jeopardize the beta cell function. Okay, so kita masuk kepada insulin terapi. Insulin terapi ni sebenarnya dia sesuai lah untuk semua peringkat type 2DM dan juga semua peringkat umur. Dan kita ada pelbagai option dengan juga regimen of insulin. Dia sebenarnya boleh digabungkan dengan OGLD, iaitu oral glucose lowering drug, ataupun GLP-1RA lah, iaitu glucagon like peptidase 1 receptor agonist. Okay. So apa indikasi untuk kita start insulin terapi ni? Kita boleh consider in the following situation, iaitu pertamanya adalah inadequate glycemic control. Okay. Walaupun kita dah start bagi dose yang banyak, optimum, kita dah tighter dose of OGLD, so still tak cukup nak kawal dia punya glycemic control tu, jadi kita pun boleh start insulin lah. Okay, next adalah untuk short term use, di mana kita gunakan untuk acute illness ataupun untuk surgery, and then untuk pregnancy, untuk breastfeeding dengan severe metabolic decompensation, iaitu DKA ataupun HHS. Okay, next adalah untuk initial therapy in newly diagnosed type 2DM, iaitu with symptomatic hyperglycemia and evidence of
ongoing catabolism, ataupun bila HbA1c tu lebih daripada 10 ataupun fasting blood glucose tu more than 13 lah. Okay. So issue untuk patient discussion at time of diagnosis, first of all, bila kita tengok HbA1c patient still tak control walaupun kita dah bagi maximum dose of OGLD, so kita perlu introduce kepada patient di mana patient tu kita dah sesuai untuk start insulin. Kita kena explain kat patient sebenarnya insulin ni kita bukan untuk sebagai punishment lah kita kata. Sebabnya type 2 DM ni sebenarnya dia keadaan di mana insulin secretion ni tak cukup sebabkan beta cell dysfunction tu. Dan semakin lama over time dia akan continue untuk decline dia punya function disebabkan oleh glucose tu yang tinggi. Jadi bila glucose yang tinggi tu, kita kena explain kat dia bila glucose tinggi tu menyebabkan komplikasi kepada kencing manis tu. And dia menyebabkan kesihatan diri dia memang akan merosot lah lepas tu. Jadi insulin ni adalah perlu untuk kita ganti badan kita punya insulin yang mana yang kita tak cukup tadi untuk kita kawal blood sugar dalam badan. Okay, next kita masuk kepada macam mana kita nak pilih insulin tu. How to choose insulin regimen. Okay, first dia based on individualized iaitu glycemic profile. Kita tengok fasting dan juga postprandial glucose. Next kita tengok untuk dietary pattern patient tu, macam kita tengok dia pemakanan dia macam mana, carbo intake dia macam mana. And then kita tengok lifestyle dia, kita tengok patient dia jenis yang quite banyak exercise ke ataupun jenis yang busy. So dia tak boleh nak cope dengan insulin injection tu. And then patient preference, sometimes patient dia nak less injection. Okay. Okay, kita masuk kepada insulin types and regimen. Okay, kita ada banyak jenis insulin sebenarnya. Kita ada banyak insulin and then kita ada conventional, juga kita ada insulin analog. And then kita masuk kepada insulin regimen. Okay. So macam saya tahu tadi, kita ada pelbagai insulin regimen. Dia berbeza, dia depends on a number of injections per day dengan juga type of insulin with the timing. Okay. So kita ada jenis insulin iaitu kita ada human insulin dan juga insulin analog. Okay. Insulin ni kita terbagi juga kepada kita ada prandial insulin. Prandial insulin tu adalah pre-meal, kita bagi insulin tu sebelum makan lah, pre-meal. Jadi kita ada short ataupun rapid onset and dia bantu untuk mengawal gula selepas makan, postprandial glucose excretion. Okay, next kita ada basal insulin. Basal insulin ni kita ada OD ataupun BD dose. Dia include intermediate ataupun long acting. So dia cover untuk requirement between meals ataupun dia cover over the night. Okay, next kita ada premix insulin. Premix insulin ni dia biphasic. Dia adalah combination of short ataupun rapid dengan intermediate acting. Dia cover both postprandial glucose dengan juga basic insulin needs lah. And then kita ada co-formulation insulin iaitu rapid acting plus basic insulin. They exist separately in one formulation. Okay. Yang ni saya tunjuk yang gambar ni adalah jenis-jenis insulin lah yang ada. Okay, untuk human insulin kita ada short acting, kita ada intermediate acting dengan juga premix insulin. Okay, yang biasa kita bagi Atrapid, Insugen R, lepas tu Insulatide, Insugen N dan juga premix insulin kita bagi Mixtard dengan Insugen 3070. Okay. Untuk analog insulin, kita ada rapid acting insulin, contohnya Novorapid dengan Epidural iaitu Glulisin. Untuk long acting insulin, kita ada Glargine, Basalog dan Tujo, and Determilah Levemir. Premix insulin kita ada Proteminated Aspart iaitu Novomix dengan Proteminated Lispro Humalog Mix. Untuk co-formulation pula kita ada Rezodac, iaitu gabungan basal plus rapid acting, and then kita ada Glargine plus Lixisenatide. Ini biasa kita tak guna lah. Okay.
So yang ni yang saya tunjuk kepada summary untuk insulin tadi lah. Okay, kita ada convention dengan analog, kita ada prandial, basal dengan premix. So contohnya tadi apa yang saya explain tadi lah. Okay. Kita masuk kepada pharmacokinetic. Okay, short acting dengan rapid acting. Okay, short acting tu contohnya atripy dengan estrogen R tu, dia sebenarnya kita tengok duration of action tu dia about 6 to 10 hours lah. Memang dia kita cover untuk kita panggil pre-meal lah kita cover. That's why kita bagi 30 minit sebelum meal. Kalau analog pula biasa kita boleh bagilah uh, masa makan ataupun immediately after meal ataupun 5 hingga 15 minit sebelum makan. Kalau untuk basal kita ada intermediate dengan long acting kan. Kalau intermediate tu dia kita kata macam lebih kepada half of the day lah. Dia cover dia punya glucose tu. And then untuk long acting tu, long acting analog dia cover tu untuk the whole day lah. Biasa 24 jam. And then untuk premix insulin iaitu mixtard, insulin dengan Novomix ni dia cover dalam 18 hingga 23 jam lah. Okay, biasa mixtard ni kita bagi 30 hingga 60 minit sebelum makan. Dengan Novomix kita bagi 5 hingga 15 minit lah sebelum makan. Okay, yang ni apa yang saya bagi tahu tadi lah. Dia cover, kalau kita tengok untuk rapid acting tu, dia duration of action tu dalam 8 jam. Kalau short acting tu dalam 10 jam. Kalau intermediate acting tu about 12 ke 14 jam lah untuk half of the day. And then kita ada long acting, dia cover untuk one whole day lah, about 24 hours. Okay, apa beza kan? Okay, next kita masuk kepada beza conventional versus analog ni kan. Okay, untuk prandial insulin ni, conventional dengan analog ni kalau tengok onset dia memang lambat sikit lah, delayed lah. Kalau analog ni dia punya onset tu cepat. That's why kita bagi masa makan lah. Kalau conventional tu dia bagi 30 minit lah sebelum makan. Kalau conventional ni dia lebih ada risiko untuk dapatkan intermittent hypoglycemia. And then kalau analog ni dia intermittent hyperglycemia tu lagi tinggi lah. Cuma kalau tengok analog tu cost dia lagi higher. Okay. Contoh, okay kita tengok kan bila analog should be considered. Okay, bila kita nak tukar kepada rapid acting analog di mana dengan human insulin tu dia ada intermittent hypoglycemia. So kita boleh tukar kepada rapid acting analog. Ataupun ada lifestyle restriction ataupun variable carbohydrate intake. Okay, untuk tukar pada long acting analog di mana bila on intermediate insulin ni dia ada nocturnal hypoglycemia. So kita boleh tukarlah kepada long acting analog. Ataupun patient ni dia tak nak cocok 2 kali, jadi dia boleh cocok sekali dengan long acting analog. Okay. Okay, kita masuk kepada insulin regimen. So insulin regimen ni dia ada banyak number of injections. Seperti kita ada sekali sampailah 5 kali kan. Kalau sekali tu biasa basal insulin lah, basal insulin di mana iaitu kita panggil intermediate acting. Biasa kita bagi prepaid. Kalau basal long acting analog kita bagi juga once daily. Premix OD pun kita boleh bagilah untuk premix analog pre-dinner. Okay. Untuk 2 kali injection per day ni kita tengok untuk basal kita boleh bagi intermediate acting pre-dinner ataupun pre-breakfast lah. And then kalau premix PD sama juga pre-breakfast dengan pre-dinner. Basal plus 1 tu maksudnya kita bagi basal insulin tu campur dengan satu prandial insulin iaitu satu sekali lah sebelum makan. Okay, next yang ketiga pula basal plus tu maksudnya dia bagi basal insulin iaitu macam contoh prepaid insulin dan kita tambah dengan 2 prandial premix insulin. Okay, next kita ada prandial di mana prandial tu dia bagi sebelum makan untuk breakfast, lunch dengan dinner. Okay, kalau yang premix TDS pula biasa yang premix TDS ni kita bagi yang analog lah, analog type. Untuk pre-breakfast, pre-lunch dengan pre-dinner. Okay. So yang lain tu, yang nombor 4 tu, 4 kali injection tu biasa yang kita gunalah basal bolus iaitu kita bagi basal insulin prepaid once daily dan juga kita bagi prandial insulin pre-meals 3 kali. Okay. So kita masuk kepada bila yang boleh kita guna insulin ni lah.
combination of oral glucose lowering drug dengan insulin ni biasanya untuk patient yang kita nak newly diagnosed patient di mana HbA1c tu lebih 10 ataupun fasting blood glucose tu lebih daripada 13 lah. And then bila follow up tu patient tu still dia tak capai target HbA1c, dia based on individual sukalah HbA1c ni. Ada yang kita memang target, biasa kita target less than 7 lah. Untuk less than 6.5 ni kita target lebih yang strict sikit. Lepas 3 hingga 6 bulan tu kita check HbA1c and then still dia tak capai target HbA1c tu, kita bolehlah combine dengan insulin. Okay. Yang ni kalau kita tengok CPG tu kita adalah macam mana kita nak start based on kita follow up, kita ambil HbA1c kan. Kita ambil HbA1c, kita tengok fasting blood glucose. Jadi bila capai target, tak capai target, contoh bila tinggi, so kita kena add on medication ataupun kita kena start insulin lah. And then kita bagi follow up lah biasa 3 hingga 6 bulan untuk kita tengok HbA1c dia. Okay. So bila target dia tak sampai juga walaupun dengan maksimum kita bagi medication OHA, OGLD therapy, so kita consider kita start dengan prevate basal insulin ataupun prevate premix insulin ataupun GLP-1RA lah, dia adalah alternatif kepada intermediate ataupun long acting insulin dengan dia ada less incidence of hypoglycemia dengan weight gain. Okay. Jadi kita masuk kepada insulin initiation, optimization, intensification. Kita perlu tahu semua biasanya kan kalau kita tengok pesakit kat klinik kan, bukan semua yang kita pesakit tu willingly nak start insulin. So adalah kekangan-kekangan di mana pesakit tu dia akan bagi tahu tak apalah doktor, nanti dulu tak nak start lagi, takut dengan injection. So sebenarnya apa yang halangan kepada insulin terapi ni sebenarnya yang most important tu adalah adherence lah. Patient sendiri tu dia kadang-kadang dia akan missing ataupun skipping dose. Kadang dia pun tak ingat, kadang-kadang dia pun akan takut dengan hypoglycemia, jadi dia tak cocok sebab dia pernah ada episod hypo, jadi dia tak cocok lah. At last kita tengok HbA1c dia still tak capai target. So yang tu penting lah untuk kita bagi education masa awal-awal kita nak start insulin kepada pesakit tu. Okay. Jadi insulin terapi ni dia ada 3 stage proses. Pertamanya adalah initiation, iaitu kita nak start insulin. Jadi kita nak start insulin tu kita kena pilih lah yang mana sesuai dengan pesakit tu lah berdasarkan apa yang saya beritahu. Dia adalah individualized based lah. And then kita masuk kepada optimization. Optimization ni kita title the dose. Kita adjust the dose untuk kita capai maximum benefit daripada insulin tu lah. So dose tu kita nak adjust tu biasa kita bagi 3 hingga 7 hari lah kita adjust. And lastly adalah intensification. Intensification ni dia adalah kita modify insulin regimen tu, kita nak achieve the glycemic control tu. Dia boleh untuk kita tukar kepada jenis lain ataupun kita add on insulin lain lah. So insulin ni sebenarnya dia mimics the physiological insulin response to meals and endogenous hepatic glucose production. Okay. Jadi macam saya bagi tahu tadi lah, choice of insulin regimen tu based on glycemic profile, dietary pattern dengan lifestyle. So initiation tu sebenarnya kita boleh bagi je sebagai outpatient setting. And then kita nak monitor tu by self-monitor blood glucose. So yang ni penting lah untuk kita explain pada pesakit untuk monitor macam mana nak monitor dia punya glucose at home. Okay. So kita tengok algorithm, kalau kita tengok dalam CPG pun kita tengok ada algorithm ni di mana untuk newly diagnosed type 2 DM kita nak start insulin iaitu symptomatic hyperglycemia, tak kisah HbA1c ataupun fasting dia berapa. And then for HbA1c tu lebih daripada 10 ataupun fasting dia lebih dari 13 lah. And untuk pesakit yang ada type 2 DM yang kita dah bagi maksimum OGLD dengan HbA1c still more than 7 ataupun lebih dia punya target. Jadi kita tengok dia punya hyperglycemia, pattern of hyperglycemia fasting dengan postprandial dia. Okay. Jadi bila tak control, apa yang kita kena bagi, kita add on basal insulin 10 unit OD ataupun 0.1 ke 0.2 unit per kg per day. Jadi kita title ni based on dia punya fasting blood glucose lah.
Okay, kalau ada episod hypo kena reducekan the dose 10 to 20%. Yang tu satu jenis, ataupun kita boleh start juga dengan premix insulin. Okay, bila kita dah start dengan basic insulin, jadi kita ambil HbA1c kan. Follow up next tu, tengok HbA1c dia still tak capai target walaupun kita dah tighter kan. Tighter, kita dah tinggikan dos basic insulin. And then basic insulin dose pun dah lebih 0.5 unit per kg. Tapi fasting dia fasting dia kita dah capai target. Tapi HbA1c tak capai target. Jadi kita kena add on insulin lah. Add on insulin, kita tambah branded insulin 4 unit per mil ataupun 10% of the basal dose. Jadi kita tighter lah, kita naikkan 1 hingga 2 unit based on SMBG yang kita buat lah kat rumah tu. And then kalau hypo, adjust the dose, kita kurangkan 10 to 20%. If tak okay juga dengan basal plus branded, kita jadikan dia sebagai basal bolus, iaitu kita tambahkan, basal bolus iaitu basic insulin tambah dengan branded untuk 3 premiums. Okay. Okay, kita tengok satu lagi contoh kan. Tadi kalau fasting kita dah capai target tapi gula tu still tinggi masa daytime. Jadi kita kena tukar kepada basal insulin analog sebab dia memang cover the whole day lah. Okay. Untuk tadi kan, kalau kita tengok HbA1c yang tak capai target tapi fasting dia still dah capai target, kita boleh tukar jugalah kepada premix insulin BD. So kita tighter. If tak okay juga, kita boleh tukar kepada premix analog insulin TDS. And then kita boleh juga tukar kepada basal bolus regimen based on glycemic index dia. Okay, so nak start ni kita tengoklah kalau sebelum pagi tu, sebelum makan kan, kita tengok glucose dia high tapi daytime dia normal. Jadi kita kena start malam sebelum tu, iaitu kita start dengan basal insulin, iaitu intermediate ataupun long acting insulin lah. Kalau sebelum makan pagi tu high ataupun daytime dia high juga, kita kena bagi pre-bake intermediate ataupun long acting insulin, dan lepas tu kita bolehlah tambah dengan prandial short ataupun rapid acting. Kita panggil basal tu basal plus ataupun basal bolus. Ataupun kita boleh bagi sebagai premix insulin, pre-breakfast dan pre-dinner. Kalau pagi tu normal tapi daytime high, kita start dengan prandial. Later on kita boleh add on basal. So kita akan panggil basal plus ataupun basal bolus. Okay. So kita tengok yang ni kan. Kita tengok graph ni, iaitu di mana beta cell function tu dia continue to decline. Jadi first of all kita bagi lifestyle dengan makan ubat lah. Ubat oral glucose lowering drug, and then dah maximum dose, kita start dengan basal insulin and dengan medication juga. And then kita optimiskan the dose. Lepas tu tak capai target juga, kita intensify. Kita start dengan kita bagi basal ataupun kita tambah add on kita panggil basal bolus yang kita add on prandial insulin ataupun kita tukar kepada premix insulin. Okay. Kita tengok pada case study yang first. Okay, kita ada patient 45 tahun, ada kencing manis, hypertension dengan 5 tahun. Dan dia ada simptom polyuria dengan polydipsia, dia symptomatic. Kita tengok HbA1c dia 9.5, fasting dia 10.6. Kalau tengok LDL dia 3.6. Okay, so yang lain semua normal. So dia dah on metformin. 1 gram BD, dia ada glycoside NR 90 mgod dengan perindopril 8 mgod. Jadi apa yang kita kena buat? Macam mana kita nak manage dia punya glucose? Okay. Jadi kita tengoklah pemakanan dia macam mana kan. Okay, pemakanan dia kita tengok pagi tu makan apa heavy meal kan. Lepas tu tengok lunch dia makan apa, dinner makan apa kan. Jadi kita start dengan basal insulin. Basal insulin, kalau tengok weight dia tadi berapa tadi? Okay, 65 kg kan. Jadi kita kali 0.2 unit lah. Jadi kita start dengan insulator 14 unit on night. So kita so initiate dengan basal insulin 10 unit ataupun 0.2 unit per kg. Kita kena target lah dia punya blood glucose pre-breakfast ni 4 hingga 6. Nak optimize tu macam mana? Kita ambil 3 bacaan blood glucose. Kita check setiap 3 hingga 7 hari lah. And then kalau
4 hingga 6 untuk semua 3 kali bacaan tu kita maintain je dengan dos tu. Tapi kalau less than 4, lebih daripada satu value kena kurangkan pada 2 unit. Dan kalau lebih daripada 6, lebih daripada satu value kena naikkan 2 unit. Jadi okay, so kita tengok sini optimal dose 0.2 hingga 0.3 unit kalau in lean patient, kalau 0.4, 0.5 unit in most patient lah. Kalau obese 0.7 unit per kg in obese patient. Jadi kita kena monitor glukos tu pagi lah sebab kita bagi basal insulin dia cover tu sampai esok lah. Okay. Untuk kita tengok target untuk control ni, kalau fasting kita based on CPG ni 4.4 sampai 7 lah. Kalau postprandial 4.4 hingga 8.5. HbA1c tu kita nak less than 7 untuk most patient. And kita ada jugalah lipids ni kita kena tengok juga kalau kita follow up patient tu kita tengok dia punya LDL level, triglyceride level, kita kena aim lah untuk diabetic tu less than 2.6. And then ada things, tengok body weight dia. Kita kena aim 10% weight loss in 6 months. Okay. Lepas 12 bulan tak ada hypoglycemia. Kita tengok medication tu dia add on tambah beta-gliptin and then insulatard. Insulatard tu dia guna sampailah up to 0.5 unit per kg, iaitu 32 unit on that. So latest result dia HbA1c kita tengok daripada 9.5 dia turun pada 8.4. Dia ada penurunan kan. Fasting tu below 9 lah. Yang lain semua normal. Dia punya renal function pun dah improve lah tadi. Sekarang dah 80 eGFR dia. Okay. Jadi kita tengok factors untuk reassess basal pressure ni untuk kita nak intensify di mana kita kena tengoklah dua benda iaitu kita tengok time limit within 1 year dan juga dose limit lebih 0.5 unit per kg per day. Jadi biasa basal insulin ni dia untuk most patient lah biasanya kita limit dia lebih 0.5 unit per kg per day. Kalau dia kata macam if HbA1c 7% is not achieved 3 bulan lepas start basal insulin, it is 3 times more likely that these patients will still not achieve target HbA1c after 24 months. Okay. Right, so masuk next case kan. Next case, for 50 years old male, ada type 2 DM, hypertension, hyperlipidemia for 4 years. Tak ada complication. Body weight dia 82 kilo. HbA1c dia 9.8, fasting dia 10.4. So yang lain semua okey lah. Dia dah on metformin 1 gram BD, glycoside MR 120 mg/OD, vildagliptin 50 mg BD dengan ada medication lah. Kita tengok maximum dose dah. Jadi okay. So masuk. Jadi apa yang kita kena, okay. So kita tengok dia punya pemakanan lah. Okay, pagi tu kita tengok dia makan apa, heavy meal tu bila kan, lunch dia makan apa, dinner dia makan apa. So jadinya kita start on pre-mix pre-dinner. So dia ambil heavy dinner lah malam tu. Okay, jadi dia start dengan mid start 16 unit pre-dinner, 0.2 unit per kg. So kalau kita nak start pre-mix pula, macam mana? Kita start dengan 10 unit ataupun 0.2 unit per kg. Usually pre-dinner lah. Jadi yang ni sama juga macam tadilah basal bolus yang di mana kita kena check dia punya target 4 hingga 6 dalam tengah seminggu. Kalau capai target kita maintain. Kalau tinggi so kita kena naikkan dos lah 2 unit. Kalau low kita kena kurangkan 2 unit. So title sampailah okey lah dia punya bacaan SMBG tu. Okay, next case kita ada 58 years old lady. Okay, weight dia 80 kilo. Dia ada type 2 DM, hypertension dengan hyperlipidemia. Dia tengok HbA1c dia 10, fasting dia 12. Okay, yang lain LDL pun tinggi lah 4.2. So dia memang on metformin 1 gram BD, glycoside MR 120 mg/OD, vildagliptin 50 mg BD. Jadi kita kena buat apa? Macam biasa kita tengok dia punya lifestyle, kita tengok pemakanan dia, carbo intake dia. Okay, tengok pemakanan dia pagi makan apa, lunch makan apa, dinner makan apa. Kita tengok, kita bagi untuk contoh yang ni kita bagi untuk pre-breakfast dengan pre-dinner. Kita tengok dia ada makan heavy meal pagi dengan malam lah. Okay,
So kita nak initiate premix insulin tu dia boleh once daily ataupun twice daily. Sama juga dos dia 10 unit ataupun 0.2 unit per kg. Okay. Jadi monitor pun sama juga, kita monitor 4 hingga 6 milimol. Okay. Sebab pre-breakfast blood glucose ni dia determine the pre-dinner premix dose adjustment. Jadi yang pagi tu kalau tinggi, jadi kita kena adjust yang malam sebelum tu, yang kita bagi premix dose yang malam tu, pre-dinner tu. So kita kena naikkan lah by 2 unit, naik sampai capai target. Okay. So optimum dose ni adalah total daily dose 0.5 hingga 1 unit per kg in most patient. Okay. Okay, yang ni adalah SMBG untuk premix. Kalau human insulin biasa kita bagi pre lah. Pre-breakfast, pre-lunch, pre-dinner dan pre-bed. Kalau analog biasanya kita bagi juga untuk post. Untuk kalau yang BD lah kita bagi yang pre and post breakfast dengan pre-post dinner. Okay. Next, kita ada pilihan juga untuk start dengan branded insulin. Contoh macam daytime dia tinggi, so kita start dengan branded insulin. Kita start dengan 6 unit ataupun 0.1 unit per kg lah for each meal. Short acting ataupun rapid acting analog. Jadi kita target pun sama lah 4 hingga 6 juga. Okay. So branded dose ni dia berbeza lah according to carbo intake dengan amount dia. Cuma dos dia tak boleh nak exceed 0.5 unit per kg per dos. Okay. Untuk basal bolus dia adalah combination basal insulin tambah dengan branded insulin 3 dos lah. Okay. So branded insulin macam biasalah kita start dengan 6 unit ataupun 0.1 unit per kg. Kalau basal insulin 10 unit ataupun 0.2 unit per kg. Okay. Kita nak optimize macam mana? Sama juga kita ambil 3 bacaan SMBG tu. Macam sebelum-sebelum ni lah macam yang insulin yang lain juga sama 4 hingga 6, kita nak 4 hingga 6 lah kita target dia. Okay. So untuk monitor ni based on HbA1c dengan SMBG. Okay. HbA1c ni dia adalah individual glycemic target lah. Okay. So other recent study, the assessing macrovascular outcomes indicates that less strict targets may be appropriate in the following patient. Iaitu ada patient yang ada history of severe hypoglycemia, limited life expectancy, advanced macrovascular ataupun macrovascular complication, ada extensive comorbidities dan juga ada long standing diabetes. In home glycemic control tu remains difficult despite optimizing patient education, adherence dengan dosage. So kita yang ni kita tak strict sangat lah dia punya HbA1c. Okay. So ini adalah condition lah di mana kita untuk HbA1c tu kita target tinggi sikit lah untuk patient yang elder age, untuk yang iron deficiency kan. Kalau untuk lower HbA1c values, contohnya kita untuk patient yang ada sudden onset of exacerbation of diabetic, hemolysis, and then ada untuk renal anemia. Jadi kalau HbA1c ni biasa kita monitor tu 3 to 6 monthly interval lah sampailah stable. Sebab okay, so most patient biasanya kita aim HbA1c tu less than 7 lah. Okay, kalau SMBG ni self monitor blood glucose ni dia based on patient's need lah. Frequency tu based on patient's need, termasuklah glycemic status, drug therapy dengan treatment goals and also lifestyle. Jadi biasanya SMBG ni should be performed on a daily basis in people with insulin treated type 2 DM. Tapi kita tahulah SMBG strip insulin tu memang mahal lah, nak check setiap hari memang tak mampu. Jadi biasa kita awal-awal ni kita suruh patient bi-weekly kan. Bi-weekly and then kita letak kalau kat klinik adalah SMBG punya table, suruh pesakit tu tulis dalam tu. Dia punya glukos sebelum makan berapa and then sebelum tidur berapa glukos dia. Okay, yang ni yang saya beritahu tadi lah. Jadi tak apa, yang ni sama jugalah sama. Kalau macam kalau kita tengok pre-breakfast glukos pagi tu, jadi
kita tengok, kita adjust yang malam sebelum tu, iaitu prepaid, intermediate ataupun long acting insulin ataupun pre-dinner, pre-mix. Okay, kalau tengok yang 2 hour post breakfast glucose tu, dia adalah kita kena adjust yang mana pre-breakfast rapid acting ataupun pre-mix insulin analog. Kalau pre-lunch pula kita tengok yang pre-breakfast yang sebelum tu, yang sebelum makan pagi tu, ataupun yang pre-mix human insulin yang pagi tu. Yang kalau yang post prandial ni kita kena tengok yang pre-lunch rapid acting ataupun pre-lunch pre-mix insulin analog. So yang lain tu sama juga. Okay. Next kita masuk untuk intensification. Okay, tadi kita dah optimize the dose, kita dah buat SMBG, kita dah capai target ke, tapi ada yang tak capai target. So apa yang kita kena buat? Kita kena intensification. Intensification tu okay, pentingnya kan. So kita ada few key of elements untuk successful insulin intensification. Pertamanya adalah patient education. Penting untuk patient tahulah insulin, macam mana nak intensify insulin, macam nak tukar, and then dia tahulah macam mana nak manage dia punya apa tu, kalau tengok glucose control dia tak okay, dia akan naikkan the dose kan. Okay, so next adalah kita ada support iaitu dedicated diabetic team, diabetic educator, pharmacist, dietitian. Okay, so pharmacist contoh ajar teknik of injection, dietitian ajar macam mana untuk pemakanan yang sihat untuk pesakit diabetik. Okay, blood glucose monitor pun ia juga untuk pesakit, yang tu penting juga untuk kita tahu dia punya glucose level lah at home. And then frequent contact with healthcare team dengan juga ada support group. Okay, so macam mana kita tengok intensification of insulin ni, kenapa kita nak intensify? Biasanya kita dah title basal insulin tapi HbA1c tu still tak capai target. Fasting tu dah capai target. Jadi kita boleh add on prandial insulin ataupun kita convert kepada premix insulin. Okay. Rapid acting ataupun hemoregular insulin ni boleh juga digunakan, and then insulin intensification ni boleh jadi kita boleh bagi 2 kali, prandial 3 kali atau 4 kali lah, kita panggil basal bolus, and then kita consider insulin pump. Usually not control lah bila on basal bolus regimen. Okay. Next adalah kita masuk kepada insulin intensification. Pada starting dengan basal tu, kita nak intensify macam mana? Kita boleh tukar kepada premix BD, insulin premix BD, ataupun kita bagi basal bolus, ataupun kita bagi basal plus. Kita add on 1 prandial, 2 ataupun 3 lah. Okay. Kalau untuk intensification yang daripada premix OD tu, kita boleh tukar kepada BD, and then kita tukar kepada TDS untuk analog lah. Kalau premix BD, kita boleh tambah dengan pre-lunch. Yang ni semua based on glycemic lah, dia punya glycemic control dia. Okay. Jadi kita mau tengok kalau untuk intensify daripada basal ke basal plus kan. Asalnya pesakit ni dia ada basal insulin saja, dia cocok malam saja. Tapi dia still tak okey jugalah, dia punya HbA1c tak capai target juga. Jadi yang penting ni kita kena guna fixed fasting blood glucose first using basal insulin. Kita titrate the dose, kita optimiskan the dose sampailah dia punya basal insulin dose tu 0.5 unit per kg. Okay. Jadi kita kena add bolus di mana HbA1c tu lebih 7% dan fasting tu dia capai target ataupun basal insulin tu dah lebih 0.5 unit per kg. Jadi kita kena tambah prandial insulin iaitu 6 unit lah, 6 unit tadi ataupun 0.5 unit per kg. Kita bagi at largest ni lah. So sama juga target dia 4 hingga 6, jadi kita kena monitor SMBG lah. So kita kena stop sulfonylurea on addition of prandial insulin. Metformin tu kita kena continue. Okay. So next, bila HbA1c more than 6.5 to 7% lepas 3 bulan kita dah title dose ataupun prandial dose tu dah lebih 30 per mil,
Jadi kita consider untuk kita tambah lagi second prandial insulin. Sama juga dos tadi lah, at second largest meal. So benda tu berulang lah. So benda tu memang selalu kena monitor lah. Okay. Yang tadi basal to basal plus. Yang ni basal to basal bolus. Okay. So basal bolus ni sama jugalah. Kita bagi basal bolus kita dah optimize, dia tak capai target, kita add on bolus. Itu kita bagi setiap meal lah. Itu pre-meal, pre-breakfast, pre-lunch and then pre-dinner. Okay. Kalau still tak capai juga HbA1c, kita follow up. Lepas kita dah title prandial dose ataupun dah lebih 30 unit per meal, jadi kita kena sambung, kita optimize lagi basal insulin up to 0.7 unit per kg. Kita buat 7 point BSP lah, 7 point blood glucose profile. Okay. Next kita, sebenarnya kalau tengok intensification ni sebenarnya banyak. Sebab kita ada insulin regimen tu banyak. Jadi kita boleh intensify je daripada insulin type yang ni, kita boleh tukar kepada insulin type yang satu lagi, contohlah. Macam ni, next ni kita pula nak tukar, kita nak intensify pula daripada basal to premix pula. Kalau basal, contoh basal OD ataupun MIDI, kita tengok HbA1c dia kan. Kita follow up dengan HbA1c, HbA1c within 6.5 to 8%. Tapi fasting dia still tak capai. Dia lebih 6 milimol. Kalau buat SMBG tu memang lebih 6 lah sama biasanya kan. So kita kena title, kita kena adjust the basal insulin dose sampailah fasting tu boleh sampai target less than 6. Tapi kena title tu sampai limit lah, biasa 0.5 unit per kg. Okay. Untuk kalau HbA1c dia tak capai target tapi fasting blood glucose dia capai target. Jadi kita kena tukar, kita kena switch tu ada regimen, iaitu kita tukar untuk premix twice daily. Macam mana kita nak tukar daripada basal OD ataupun BD tu, kita guna total dose transfer. Contohnya macam kalau basal OD, contoh kita bagi sekali lah. Jadi kita kena bahagi dua lah kalau premix BD ni. Kita bahagi dua, jadi kita bagi untuk pre-breakfast dengan pre-dinner. Okay. So next adalah kita nak intensify daripada premix kepada basal bolus. Okay. Kalau premix insulin BD ataupun TDS untuk analog ni, kita contoh kita tengok fasting dia lebih daripada 6. Okay. HbA1c dia still tak capai target, jadi kita kena tukar kepada basal bolus. Sebab dia tak capai lagi kan, dia tak sesuai lah dengan premix ni. Jadi kita kena bagi basal bolus regimen. Yang ni kita start dose 0.5 unit per kg per day ataupun kita guna juga total dose transfer. Kita kena bahagilah. Kita split dose 50-50 untuk basal dengan prandial insulin, and then prandial tu kita kena divide lah untuk 3 kali main meals tu. Okay. Sama juga kita aim fasting tu less than 6. And then benda tu blood glucose and then insulin tu kita kena title lah sampailah capai target. Okay. Next kita ada intensification of premix regimen. Kita ada premix OD, pre-dinner ataupun BD. Okay. Kita tengok fasting dia tu sampai target lah 4 hingga 6. Tapi HbA1c dia still lebih, HbA1c tu dia, betul lah, dia lebih target iaitu 6.5 ke 8 tu lebih. Jadi kita tukar kepada BD ataupun TDS. TDS tu untuk analog. Okay. Untuk OD dose ni, tukar kepada BD dose ni, start dose tu 0.3 unit per kg per day ataupun kita guna total dose transfer macam tadi lah. Kita split the dose tu 50-50 untuk pre-breakfast dengan pre-dinner. And so benda tu kita title the dose sampailah kita capai target. Okay. Intensification of premix regimen, kita add on prandial insulin. Okay. Dia dah ada premix OD ataupun BD. Kalau dia dah ada premix OD ni, kita tengok fasting dia. Fasting dia capai target tapi pre-lunch dengan pre-dinner lebih 6 milimol. Jadi kita kena tambahlah prandial insulin masa pagi dan juga masa siang lah, midday meal. Untuk kita inilah sebab dia dah lebih target kan untuk pre-lunch dengan pre-dinner. Okay. Untuk premix OD kita nak tukar kepada BD, iaitu pre-breakfast dengan pre-dinner. Kita tengok
Okay, pre-dinner lebih 6. Jadi kita kena tambahlah branded insulin pada midday meal. Okay. So kalau nak add prendia ni, kita sama juga add bagi 6 unit ataupun 0.1 unit per kg masa lunch. Dan kita title the dose sampailah capai target. Okay. Ni last untuk kalau patient tu dah ada prendia TDS 3 kali, kita tengok fasting dia. Fasting dia lebih 6, HbA1c dia tak capai target. Jadi kita kena tambahlah basic insulin. Kita jadikan dia sebagai basal bolus regimen. Kita tambah basic insulin dos dia macam tadi 0.2 unit per kg ataupun 10 unit pre-dinner. So monitor macam biasalah sampai capai target. Okay. Okay, for insulin terapi ni yang ni kita refresh lah tadi, kita summariskan tadi. Yang sama juga, kita nak start insulin tadi apa yang saya bagi tahu tadi untuk patient yang newly diagnosed type 2DM yang ada symptomatic hyperglycemia, tak kisah HbA1c dia ataupun fasting dia berapa. And then HbA1c lebih 10 ataupun fasting dia lebih 13 dan juga DM yang on ubat dah maksimum dah. Tapi HbA1c still lebih 7 ataupun dia pun lebih individual target. So yang ni macam tadilah sama juga. Yang ni boleh baca je lah, sama je macam algoritma yang awal-awal tadi. Okay. So kita masuk kepada long term use of insulin. Okay. Besar intermediate acting insulin ni biasa kita bagi prepaid lah. Biasa kita tak bagi awal lah sebelum pukul 10 sebab kita takut ada hypoglycemia lah, early morning hypoglycemia. Tak semestinya kita perlu ada makan lah. Lepas cocok biasa insulin tak semestinya kena ada snack ke. And then untuk branded insulin ni dia tak boleh lebih more than 50% of total daily dose. And then untuk rotation of injection site ni, so pentinglah untuk pesakit ni untuk inject tu janganlah kat tempat sama je. So kita boleh tukar tempat-tempat lain juga. Kat abdomen, kat bahu, kat thigh. Okay. So untuk pesakit yang perlukan high dose insulin, iaitu total dose tu dah lebih 1.5 hingga 2 unit per kg, kita kena tengok search for underlying causes ataupun secondary problem. Mungkin dia tak adherence to insulin, maksudnya mungkin dia ada skipping insulin dose, dia tak ingat nak cocok ke kan. Lepas tu dose pula tak betul, kadang kita suruh dos yang ni dia tak bagi dos yang sikit, timing dia bagi lain waktu, teknik dia pun dia tak tahu lagi teknik nak cocok tu macam mana. Kita adjust tinggi-tinggi, last sebenarnya dia ada masalah. Contohlah dia ada masalah untuk insulin teknik injection. Okay. So kita kena consider juga tengok ada occult infection ke tak. Okay, further evaluation kita tengok untuk compliance, insulin transport, insulin storage, needed exchange, tukar tak needed, tengok injection site. Perlu jugalah kita tengok kalau dia mari datang untuk follow up tu tengok injection site tu. Takut dia dah dah tebal kat situ, so memang dia tak boleh nak absorb lah. Time injection dan juga ada hypoglycemia ke tak. Okay. Yang ni untuk kita summariskan lah daripada tadi yang saya cerita tadi. Okay. So insulin nak start ni based on patient's glycemic profile, diet pattern dan juga lifestyle. Okay. So OGLD tu may be continued. Sulfonylurea ni may need to be reduced atau stop lah bila kita nak intensify the insulin. Okay. So biggest barrier tu adalah adherence. So pentingnya untuk kita ni perlu explain kepada pesakit, kita ajar pesakit macam mana, sebab kalau kita dah intensify dalam sebenarnya dia tak compliance dengan insulin injection tu. So intensification of insulin therapy ni should be considered if glycemic targets are not met. And then pentingnya untuk kita monitor pada weight gain. Kita assessment for hunger or deficit eating behavior and recognition of possibility of over insulinization. Penting lah. So setiap stage of type 2DM ni tak kisahlah dengan makan ubat ataupun start insulin,
dia kena ada lifestyle dengan dietary modification. Sebab tu biasa kita refer dietitian lah untuk tengok pemakanan untuk diabetik ni. Okay. Okay, so kita masuk kepada case study, next case study. Okay. Okay, untuk first case study, patient dia dah on subcut Humulin and 12 unit on night. Metformin 1 gram BD dengan Dimetron 80 mg/d. Okay, so dia ambil SMBG, fasting blood glucose dia 12, contoh lusanya check 14, lepas tu check pula 8. Kalau kita tengok tu memang tinggi lah yang dia punya fasting ni. Jadi kena buat apa? Kita kena optimizekan. Kita kena naikkan lah insulin tu, kena naikkan kepada 14. So kita monitor lagi. So perlu naikkan lagi bila dah lebih 6. 2 kali lah lebih daripada satu value, kita kena naikkan. Okay, next untuk pesakit yang sama, kita dah naikkan kepada 14 unit on night. Tapi kita tengok dia punya fasting tu still tengok 10, 12, 7. Jadi kita kena buat apa? So kita kena naikkan the dose juga. Macam kita naikkan pada 16 unit on night lah. And then kita monitor lagi. Okay, pesakit yang sama, kita dah bagi 16 unit on night. Tengok fasting dia 12, lepas tu 5 dan 8. So still dia kita tengok lebih daripada 6. Apa yang kita kena buat? So kena naikkanlah lagi dia punya insulin dose. Okay. Next case kita ada next case. Okay, patient ni on subcut Humulin 20 unit on night. Dia ada metformin 1 gram BD dan Dimetron 120 mg/d. HbA1c dia 8.2% and then fasting blood glucose dia 5 millimol 3 kali and pre-lunch dia 14 millimol 3 kali. So apa yang kita kena buat? Sama ada kita kena naikkan kita naikkan Humulin to 20 unit on night, 22 unit on night, ataupun kita kena add pre-breakfast subcut Humulin 6 unit dan kita stopkan Dimetron, ataupun kita maintain the subcut Humulin 20 unit on night. Jadi kita kena buat apa? Kita kena sebab pre-lunch dia tinggi 3 kali. Jadi kita kena add, kita kena intensify, kita add on pre-breakfast subcut Humulin 6 unit. Dan kita stop lah Dimetron. Okay. So next case tadi patient ada subcut premix Humulin 30, 70, 20 unit on meal dengan 20 unit on night. Okay, so dia buat SMBG kalau pre-breakfast ada 6, pre-12, lepas tu 8 dengan 18, pre-dinner 15, pre-bed 5. Kalau kita tengok kat sini, pre-lunch dengan pre-dinner dia tu memang tinggi lah. Kadang-kadang tak capai target lah. Target kita nak buat juga ni. Jadi apa yang kita kena buat adalah, dia datang TCA, apa yang kita kena buat. Jadi, kita tengoklah sama ada kita nak naikkan morning dose kepada 22 unit ke, ataupun kita naikkan on night dose ke, ataupun kita maintain the dose ke, ataupun kita tunggu HbA1c. So, kita kena naikkan morning dose lah to 22 unit untuk cover, untuk pre-lunch juga dengan juga pre-dinner. Okay, so konklusinya sebenarnya dia adalah memang mencabarlah untuk kita kita nak counsel, kita nak yakinkan pesakit sebab insulin ni dia banyak benda yang kita kena tengok, dia banyak benda kena jaga, kita kena check dia punya glucose, kena SMBG, and then kena injection lagi untuk sesiapa yang biasa yang takut pada jarum kan. So yang ni pun memang mencabarlah. Jadi masa awal-awal kita nak educate patient tu memang sangat penting lah. Penting untuk kita explain pada pesakit yang sebenarnya nak start insulin ni sebenarnya tak mudaratkan lah. Maksudnya dia adalah membantu kita untuk turunkan glycemic index dalam badan kita.
So penting untuk ada good communication lah untuk kita overcoming the psychological barriers to insulin therapy. Okay. So alright, so that's all from me. Okay. Okay, so thank you. So hopefully semua dapat ni lah benefit daripada CME ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita pergi. Tak ada. Benar. Battery dekat.